Ada mai. Mai tak ada. Ada. Ada sabotaj. Ada. Ada. Bang, ana masuk ni, bang. Sulit main, mana? Mak. Ada. Halo. Ada. Ada. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. ورد كيد اللهم رد كيد الكائدين على نهورهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Tuhfatul Gharibin, satu kitab yang ditinggalkan oleh ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai menjadi pedoman
kepada kita untuk meneliti dan juga menjaga iman kita daripada jadi rosak ataupun jadi boleh tergadai kerana sebab-sebab yang akan disebutkan dalam kitab ini. Kalau tak silap ni saya kerana lama dah ni kita tinggal ni, kita baca muka surat yang ketiga. Surat 3, maka adalah hakikat iman. Situ muka yang ketiga pada fasal yang pertama. Faslul awal fi haqiqatil iman. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Kita ambil baris yang ke-7 daripada atas. Maka adalah hakikat iman. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basir. Kata mereka itu mana sebelum ini? Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhaqqiq daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi iman di sisi takrif ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah maka iaitu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Apa artinya? Artinya menyungguhkan. Tasdik itu kita sungguhkan, kita i'tiqad dengan hati, kita yakin, kita sungguhkan, kita benarkan dan membenarkan akan Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati. Jadi perbuatan tasdik ini perbuatan hati. Dengan hati. Tasdik pada apa? Pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengannya, dengan barang tadi. Apa yang Nabi bawa datang? Barang ni makna perkara lah. Bukan barang gula, minyak, bukan. Barang ni ialah perkara. Yang dibawa datang Nabi dengannya daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah. Perkara yang maknanya diketahui secara mudah. Semua orang tahu belaka. Darurah ni maksudnya yang tak perlu fikir panjang. Benda yang dibawa oleh Nabi yang diketahui secara umum, kita membenarkan perkara itu. Itu hakikat iman. Ditafsir apa makna yang pengetahuan yang darurah? Sekira-kira mengetahui akan dia akan yang darurah tadi, segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil. Itu takrif dia. Kita ringkaskan takrif di sisi ulama, jumhur ulama ahli sunnah. Iman itu ialah cahaya hati. Saja cahaya hati itu hakikat sebenar iman lah. Amalan tu dia ialah membenarkan kepada iman, ataupun dikata hasil daripada kepercayaan melahirkan amal. Syahadah ni ialah syarat untuk diperlakukan hukum dunia dan diiktiraf orang itu Islam di hukum dunia. Tapi hakikat sebenarnya ialah dalam hati. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basir. Maka iman ni sekala lah. Basir ni makna selapis. Basir ni bahasa Arab makna selapis. Jadi hakikat iman di sisi jumhur ulama, dia benda yang melibatkan cahaya hati itu hakikat. Artinya, erti basit tadi, tiada bersusun. Tak susun. Kalau tu susun dipanggil murakkab. Basit ni makna selapisnya, je. Lawang dia murakkab. Murakkab ni tersusun. Sebab ada ulama yang mentafsirkan iman itu, iman ini tasdiq bil janan, wal iqrar bil lisan, wal amal
bil arkan. Percaya hati, ikrar lisan, amal dengan anggota. 3 perkara. Jadi 3 perkara pergi murakaah. Nampak? Itu sebahagian lah. Tapi di sisi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah lah, salafus sunnah ahli kalam, mengatakan hakikat iman sebenarnya ialah tasdik dalam hati tu. Tasdik dalam hati, basit. Ya artinya tiada bersusun, iaitu tasdik hati jua. Tasdik hati tu hakikat dia. Tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Mana? Apa yang dibawa datang oleh Nabi. Adapun ikrar dengan 2 kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Ikrar dengan lisan, ngucap-ngucap tu. Adakah iman tu, hakikat keimanan tu termasuk dalam rukun atau hakikat iman tu ialah ngucap? Tak. Kerana ngucap ni syarat untuk orang itu diperlakukan sebagai Islam. Kalau dia bukan Islam asalnya, dia nak anggap sebagai Islam, dia kena ngucap. Nampak? Jadi hakikat sebenarnya ialah dalam hati. Maka daripada ini, andai kata seseorang yang bukan Islam, dia yakin dengan segala akidah agama Islam, cuma dok ngucap. Dok ngucap. Dia dok ngucap ni bukan enggan. Bukan makna orang suruh dia tak mengucap. Tapi betul lah mungkin dia dok ngucap ke, ataupun dia tidak tergerak hati ke nak mengucap, atau tak ada orang ajar dia cara nak mengucap. Tapi benda yang dia yakin tu ialah benda yang sama orang Islam yakin. Orang ini beriman di sisi Tuhan, tapi tidak beriman di sisi manusia. Makna di sisi Allah Ta'ala, andai kata dia yakin benda yang sama yang diyakini oleh orang mukmin, orang Islam, tapi tak mengucap. Tak mengucap, ulama kata bukan kerana dia enggan. Kalau orang suruh mengucap, dia nak mengucap, tu tak boleh. Hak tu iman dia tidak sah. Kalau dia ingkar daripada mengucap, iman tak sah. Tapi katalah berbetulan dia nak mengucap, tapi dia yakin, maka orang ni di sisi Tuhan dia dikira beriman. Tapi di sisi kita, di sisi manusia, kita tak boleh kata beriman lah, sebab tak ada bukti beriman. Tak ada bukti iman. Ni orang mana ni? Orang yang tak Islam asal. Kalau orang tu lahir dalam keluarga Islam, dia sendiri telah dikira Islam kerana Islam salah seorang mak ayah dia. Makna kalau kata lahir tak mengucap pun memang Islam dah. Okey, baik. Itu nak terang bahawa hakikat iman tu. Dah hak kata 3 tu, itu pandangan sebahagian daripada ulama, di antaranya muhaddisin, ulama-ulama hadis. Betul ke tak? Betul juga. Tapi mereka yang mengatakan 3 ni mengambil kira iman dengan makna luar lagi. Iman tu perkara iman, syarat iman, gitulah. Tapi kalau kita tengok kepada hakikat iman hak betul tu, hak betul-betulnya ialah yang dalam hati. Okey. Kata Syekh Sa'duddin dalam syarah Aqaid. Sa'duddin ni Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Sa'duddin At-Taftazani dalam syarah Aqaid. Aqaid yang dimaksudkan di sini ialah Aqaid An-Nasafiyah. Jadi dia buat syarah kepada kitab Aqaid An-Nasafiyah. Aqaid An-Nasafiyah ni antara kitab awal yang datang ke tanah Melayu. Ini ditahqiqkan dan dibuat kajian oleh Prof Nakib Al-Atas. Antara kitab awal akidah yang datang tanah Melayu ialah Aqaid An-Nasafiyah. Jadi kitab ini disyarah oleh ulama ahli sunnah yang terkenal yang namanya Sa'duddin At-Taftazani. Dalam syarah Aqaid kata dia, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur. Ini pandangan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur ni Syekh Abu Mansur Al-Maturidi.
Jadi aqaid an-nasafiyah ni kitab akidah yang ditulis berdasarkan manhaj ataupun penulisan ulama Maturidiyah. Ulama Maturidiyah. Kita ambil jalanan ulama Asy'ariyah. Tapi bezanya sikit je. Kali itu ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah ni kadang-kadang mereka ni pergi mari mensyarahkan kitab-kitab bagi mazhab yang berbeza dengan mereka, kerana kebanyakannya mempunyai asas yang sama je. Cuma khilaf pada perkara-perkara tertentu sikit saja. Jadi kata dia, kaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin, tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada alamat yang menunjukkan ia atas iman yang batin dalam hati tadi, iaitu ikrar dengan 2 kalimah syahadah. Jadi iman ni benda yang dalam hati, kita tak nampak. Orang tak nampak. Kalau pakai pakaian sama, pakai pakaian sama. Lepas tu kita pergi ke negara-negara yang mana orang yang Islam dan bukan Islam memakai pakaian budaya yang sama. Kita tak boleh nak beza. Kecuali lah kalau dia semayang, dia buat amal ibadat, baru kita boleh beza. Jadi iman ni benda yang tersembunyi dalam hati. Maka kerana itu perlu pada alamat yang menunjukkan ia atasnya. Apa dia alamat itu? Iaitu ikrar dengan 2 kalimah syahadah. Kena mengucaplah supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam, supaya orang boleh bermuamalat dengan dia, boleh memperlakukan dia sebagai orang Islam. Kita boleh bagi salam ke dia. Kalau dia sembelih binatang, kita boleh makan. Kalau dia ada anak, kita boleh nikah dengan anak dia. Kalau nak nikah dengan dia pun boleh, kalau nak nikah lagi. Jadi nak memperjalankan hukum Islam kena ada bukti lah. Bukti supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Maka atas kaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan 2 kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala, kerana diperoleh hakikat iman. Orang ini beriman pada batin. Beriman pada batin maknanya beriman pada di sisi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia ada hakikat iman, iaitu tasdik. Dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, kerana ada baginya alamat, iaitu ikrar. Jadi orang ni dia percaya dalam hati, dia mengucap pula. Mana dia beriman pada batin dan pada zahir. Pada batin makna Tuhan memang iktiraf keimanan dia, Tuhan tahu. Pada zahir sebab dia ikrar, kita pun menganggap dia beriman pada zahir. Maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Kalau dia ada harta, kena keluar zakat. Kalau bukan Islam, dia duduk dalam kerajaan Islam, dia kena bayar jizyah. Tapi kalau dia orang Islam, tak ada lah kena bayar jizyah ni. Sebab dia Islam dah, wajib zakat lah kalau cukup syarat. Yakni apa dia hukum Islam dalam dunia tu? Yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Boleh nikah. Dan sah jadi imam sembahyang. Boleh jadi imam. Dan dimakan sembelihannya. Kalau dia sembelih binatang, boleh kita makan. Dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia. Kalau dia mati, kita wajib kena sembahyang atas jenazah dia. Dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam. Juga kena tanam kubur orang Islam. Kalau tak ada bukti, tanam jerak. Kalau tak ada, tanam jerak. Dah dia beriman dengan Tuhan. Dah beriman dengan Tuhan tu, dengan Allah Ta'ala. Dah, tapi tanam jerak.
Tak boleh tanam kat kita sebab tak ada bukti dia masuk Islam. Dah kena seksa. Kubur ni jangan tengok duduk sebelah-sebelah kena seksa. Orang tidur sebelah-sebelah, seorang mimpi ngeri, seorang mimpi yang indah-indah, sebelah-sebelah je. Kubur kalau duduk mana-mana pun, duduk mana-mana, orang kafir katalah tertanam ataupun salah pergi tanam orang Islam sebab kita tak tahu dia Islam. Tanam sebelah kubur orang kafir. Orang kafir tu kena seksa, orang Islam tu kena seksa. Ini bukan macam sebelah-sebelah rumah semidi atau tereh. No, bakal tu berlaku ni habis berembok dah. Ni tak ada ni alam lain ni. Alam lain. Kawan tu kena seksa, kawan ni dapat nikmat, tak ada masalah. Buktinya Tuhan beri kepada manusia ni berlaku perkara berbeza pada hari duduk sebelah je. Kita tidur, kita dengan bini kita. Tak ada bini lagi tidur. Dia dengan adik-beradik dia orang. Abang dia mimpi kena kerja di rumah. Dia mimpi pergi makan KFC. Tak lihat baik kau. Makan apa ni? Makan makanan yang sedap. Nampak tak? Pergi. Kita tidur. Tidur. Dapat mimpi indah bini kita tidur jatuh bangunan. Nampak tak? Jadi duduk sebelah-sebelah je, mimpi berbeza dah. Bangun tercungak-cungak. Tak? Walhari tak gerak pun. Macam mana bangun tidur tu boleh jadi leluh, boleh jadi peluh, boleh jadi macam letih. Padahal tak gerak pun, kena kerja di rimak tak gerak pun. Itu menunjukkan bahawa bila alam berbeza, kesan kepada jiwa tu berbeza juga. Maka mayat dalam kubur ni walaupun ditanam sebelah-sebelah, tetapi dia tidak akan kena apa yang ada sebelahnya. Cumanya haram lah kalau orang Islam kita tanam kubur orang kafir. Kalau tahu Islam hukumnya tak boleh. Dah nak hukum mana? Kena hukum zahir je. Hukum zahir. Andai kata zahir tidak menunjukkan dia Islam, tak ada bukti contoh. Mahkamah menjatuhkan hukuman tak ada bukti. Keluarga alik sana nak ambil kau, biarlah. Sebab bukti tak ada. Kalau kita boleh lawan, kita boleh bukti, tak apalah. Andai kata tak boleh nak datangkan bukti yang sahih bahawa ini Islam, maka asalnya dia beragama dengan agama asal dia. Jadi keluarga dia nak tuntut, biar je lah. Dia dengan Allah Ta'ala lah yang lebih tahu, dan Allah Ta'ala balas dia dengan yang sesuai. Okay? Dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam. Boleh mewarisi. Harta dia boleh dijadi saka. Kalau orang ahli kerabat ni yang Islam, dia boleh makan saka. Dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Banyak lagi lah. Okay? Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan kerana kelur ni kelur tapi tak marah. Kelur ni makna kelu makna bisu. Bukan kerana kelur yang menegahkan dia, dan bukan kerana enggan dan bantahan, maka orang itu mukmin pada batinnya jua, kerana ada pada hatinya hakikat iman. Dan tiada mukmin ia pada zahir kerana ketiadaan alamat. Ini yang kita kata, andai kata dia ni percaya, saing kita, dari kecil saing dengan kita, Fatihah lacur pada mari sejik. Fatihah tu baca tu boleh jadi tok imam lah, contohlah. Baca tu sedap macam tok imam. Tapi dia yakin dalam hati tak mengucap. Bukan enggan ni kalau kita suruh dia nak mengucap tu enggan. Ada. Katakanlah betul lah, tak ada orang suruh-suruh apa. Dia yakin, dia percaya betul. Dan dia tidak ada bisu pun apa. Maka andai kata dia ni mati, maka dia ini kalau ada hakikat iman tu, maka dia dikira beriman di sisi Allah, tidak beriman pada zahir. Sebab apa? Kerana ketiadaan alamat. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Tak boleh buatlah. Nak makan sembelihan dia tak boleh.
Sembelihan lah kalau makanan yang tidak melibatkan sembelihan, tak ada masalah kalau benda tu halal. Tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi syurga juga. Masuk syurga juga. Masuk syurga. Orang gini ni kat dunia je dia tidak dikira beriman sebab tak ada bukti. Tapi kalau di sisi Allah dia beriman, masuk syurga juga dia. Dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka. Dan dia selamat daripada kekal dalam neraka kerana ada baginya iman. Itu besarnya iman ni. Besar iman ni. Sebab itu jangan kita pertaruhkan iman kita dengan benda-benda dunia yang kecil. Tak boleh. Keimanan ni kita kena jaga betul-betul, terutamanya di akhir zaman ni. Cabaran sangat banyak. Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya tasdik. Hati dia tak ada yakin. Hati dia tidak membenarkan benda yang Nabi bawa. Tetapi ada pada lidahnya ikrar, seperti kelakuan orang munafik. Orang munafik dia mengaku, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik kata apa? Innaka la rasulullah, bahawa engkau wahai Muhammad ialah rasul utusan Allah Taala. Orang munafik mengaku. Tapi hati dia mana? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Tuhan tahu orang munafik ini dusta. Dia cakap di mulut saja, tapi dia tak yakin dalam hati. Seperti kelakuan orang munafik, maka orang itu tiada mukmin pada batin. Makna pada hakikat, pada batin dia tak mukmin. Kenapa? Kerana ketiadaan tasdik. Dia tak yakin. Dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka. Masuk neraka ni. Kekal di dalamnya kerana kufurnya. Dia tak percaya kan. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir. Tapi pada zahir, hukum dunia kita kena buat macam orang Islam lah. Sebab dia mengaku dengan mulut. Maka kita kena perlakukan macam orang mukmin. Kerana ada ikrar, maka diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Jadi hukum-hukum tu boleh. Dia sembelihan, dia boleh makan, boleh menikah dan seumpama. Dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kufur. Kita tak boleh nak kata orang ni kafir. Tak boleh nak kata. Tak. Sebab itu Nabi SAW tahu di kalangan penduduk Madinah dan orang yang sekitar Madinah di kalangan Arab Badawi ada yang munafik. Ada di kalangan orang Madinah ni munafik. Wa minal a'rabi munafiquna wa min ahli Madinah. Di kalangan orang Arab yang ada sekitar Madinah dan juga ahli Madinah ada orang munafik. Nabi tahu, tapi Nabi amal muamalat dia dengan cara orang Islam. Semayang pun nak semayang belakang Nabi pun Nabi dah alam. Wah, Nabi tahu. Jadi sebab apa? Sebab jadi fitnah lagi. Sebab kita tak dapat tahu hakikat hatinya. Orang lain tak tahu, walaupun Nabi tahu, orang lain tak tahu. Sebab itu bila ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan nifak, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, biarkan da'ni aqta'u raqabatu hadha, biar aku pacung dia, biar aku bunuhlah orang ni. Ada setengah orang daripada mereka tu buat kasar dengan Nabi. Jadi Sayyidina Umar kata, biar aku bunuh dia. Ya Rasulullah kata, jangan. Nabi kata, supaya jangan orang kata anna Muhammadan yaqtulu ashabah, supaya orang tak kata Muhammad ni bunuh sahabat-sahabat dia. Sebab mana orang tahu munafik. Hati ni siapa belah hati tak ada. Walaupun Nabi tahu, tapi orang tak tahu. Maka Rasulullah SAW mengambil jalan, dan itu wahyu Allah Ta'ala juga. Hukum syaraknya kita tak boleh nak hukum dia dengan kufur. Tak boleh nak hukum selagi mana, melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atasnya. Jadi kalau ada alamat
dia ni kufur, baru kita hukum kufur. Contohnya sujud ke berhala, pergi contohnya terlibat dalam ibadat-ibadat agama lain. Itu baru boleh hukum dia tu dah Islam. Tetapi kalau selagi mana dia mengaku Islam, walaupun dalam hati tak percaya, kita tak boleh nak amal, tak boleh nak hukumkan dia dengan kufur. Melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atasnya. Disebut ikrarnya. Disebut betul. Disebut ikrarnya seperti sujud. Lihat apa tu? Disebut menunjukkan atasnya. Disebut ikrarnya seperti sujud bagi berhala. Melainkan apabila diketahui akan dia, diketahui akan kufur dengan alamat yang menunjukkan atasnya atas kufur. Disebut ikrarnya. Sama ada makna dia sebut ikrarnya, ikrar kufur, seperti sujud bagi berhala. Itu satu contoh. Kalau dia ni buat perbuatan ibadat agama lain, barulah makna boleh kita hukum kufur. Dan membuangkan mushaf kepada tempat najasah, tempat najis. Dia ni ambil mushaf contohnya, atau apa yang ada nama-nama yang mulia, nama Tuhan, ditok tempat najis, barulah kita kata dia ni munafik dan kufur. Maka pada ketika itu dihukumkan atasnya dengan kufur. Barulah kita hukum kufur. Jadi payah sebenarnya kita nak kata orang ni kufur tak kufur ni. Kena hati-hatilah. Sebab apa? Nabi SAW beri peringatan. Apabila seseorang berkata kepada teman dia, ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Sungguhnya kekufuran tu akan kembali pada salah seorang, sama ada orang yang berkata ataupun orang yang dituduh. Jadi perkataan kufur, tuduhan kufur ni jangan kita mudah-mudah nak kata kufur. Sebab banyak perkara yang perlu ditengok. Pertamanya ialah jahil tak jahil. Ada kadang-kadang orang yang buat tu dia tak tahu bahawa perbuatan itu kufur. Dia buat dalam keadaan jahil. Maka orang ni kira uzur jugalah. Terutamanya benda yang sulit-sulit ataupun bukan semua orang tahu. Kalau contoh orang tu ingkar sembahyang, kata sembahyang fardu 5 waktu ni tak wajib, atau jelas kufur lah. Tapi kadang-kadang benda yang halus-halus ataupun perincian hukum ni bukan semua orang tahu. Bila begitu, kalau dia tidak iktiraf sekalipun, tak boleh lagi. Kita kena beritahu dan kena terang dulu. Andai kata setelah dia tahu dia ingkar juga, barulah kufur. Dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Bila begitu, tak bolehlah kita anggap dia macam orang Islam. Inilah qaul yang mu'tamad pada hakikat iman. Jadi ni kita nak pegang kan? Makna hakikat iman itu ialah tasdik dalam hati. Ikrar dengan lisan itu tanda untuk orang itu diperlakukan hukum Islam. Amal dengan anggota itu kesempurnaan iman. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya iman itu tasdik di dalam hati, bukan ikrar dengan lidah. Tuan Syekh buat mari dalil pula. Sebab itu kita nampak kecil tapi perbahasan ni dalam perbahasan ni, yang mana sebahagiannya tidak dijumpai dalam kitab-kitab pertengahan dan kitab-kitab, kecuali dalam kitab-kitab besar. Dalam kitab-kitab besar, kitab Arab besar, barulah kita jumpa perbahasan yang akan disebut nanti. Terutamanya pada perincian perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad, waliyazbillah. Sebab itu
Walaupun ulama kita tulis kod jawi, jangan ingat dok alim. Sekarang ni macam-macam orang tuduh ulama-ulama kita kan. Tuduh macam-macam ulama kita. Tak cakap Arab contohnya. Tak cakap Arab kata dok alim. Kalau tak cakap Arab, tak cakap Arab. Tak cakap Arab bukan mesti dok faham. Bukan dok dia cakap Arab. Kadang-kadang tak mau jawab je. Itu je. Jadi macam-macam tuduhan. Orang hok tuduh tu pun tak pandai kok. Orang tuduh tu jahil tu okey lagi. Jadi apa yang berlaku apabila netizen ni menyibukkan diri mengutuk peribadi orang tapi tidak melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Dia tak sedar, dia baca Quran tu kedok dah. Tak, patutnya mengajilah Quran. Betul lah semayang. Betul lah baca Al-Fatihah. Itulah. Ini dok kutuk para ulama yang mana jasa mereka besar kepada umat ni. Tak. Hina dan sindir-sindir yang tak betul. Itu dikira bentuk ribah. Ribah ni ngumpat. Dan ribah al-ulama ni mengupat ulama ni dosa besar. Dosa besar. Sepakat dosa besar. Bahkan luhumul ulama masmumah. Ini Ibnu Asakir apabila dia buat kitab Tabyin Kadhibil Muftari, kitab pada menyatakan pendustaan orang yang membuat cerita dan menuduh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia sebut wa'lamu anna luhumal ulama masmumah, ketahuilah bahawa darah daging pada ulama ni berbisa. Makna daging ni maknanya jangan kita kutuk, kerana orang yang mengutuk dan juga mengupat ulama, ribah ulama dianggap sebagai makan daging ulama. Makan daging ulama. Sebab dalam Quran Tuhan sebut ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu? Makna ngupak saudara kita. Fakarihtumu, tentu kamu tak suka. Maka mengutuk ulama dan juga ribah, mencela dan seumpamanya, orang ini telah makan daging, bukan sebarang daging yang beracun. Wa'adatullahi fi haqqi muntaqisihim ma'rufah. Dan dia kata kebiasaan yang Tuhan lakukan kepada orang yang kutuk ulama ni maklum dah. Sejak zaman berzaman dan sejarah, orang yang kutuk ulama ni akan dibalakan oleh Allah dengan bala di dunia sebelum di akhirat. Kat dunia pun dapat bala dah. Kat dunia pun dapat musibah dah. Tak sokan akhirat. Kenapa? Hak paling besarnya ialah maut ala ghairil millah. Takut-takut mati bukan atas agama Islam. Tu bimbang. Sebab itu kita sebagai orang awam ni janganlah kita kutuk mana-mana ulama yang diiktiraf. Kita baiklah habis masa kita mengaji dan betulkan amal ibadat kita. Tak ada apa-apa pun. Bukan boleh apa, bukan jadi bijak pun. Nampak bodoh. Nampak tak? Nampak tak cerdik? Baik. Bunyan kata dia. Mana dia kata tadi? Inilah kaum mu'tamad pada hakikat iman. Ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya iman. Ini dalil pula ni. Dalil ni kita tangguhlah bawa pada minggu hadapan insya-Allah taala. Sekadar tu wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.